Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Okey, hari ini awak akan belajar sains tahun 3 bersama Cikgu Hayatul Mazia. Okey, kita akan lihat ya apakah tajuk yang kita akan belajar pada hari ini. Okey, kita akan sambung tajuk kemahiran proses sains. Okey, hari ini kita akan masuk tajuk mengukur dan menggunakan nombor, membuat inference, meramal dan berkomunikasi. Ya. Okey, tajuk pertama kita hari ini mengukur dan menggunakan nombor. Okey, apakah maksudnya? Mengukur ialah kemahiran membuat pemerhatian menggunakan nombor dan alat berunit piawai. Okey, seterusnya kita akan lihat dengan lebih jelaslah apakah maksud mengukur dan menggunakan nombor. Awak perlu rujuk buku teks sains muka surat 6. Okey, untuk kita lebih jelas tentang tajuk kita hari ini, kita lihatlah situasi dalam buku teks muka surat 6 ni. Okey, dalam buku ni ada diberikan contoh situasi di sekolah. Di sini awak nampak di padang ada 2 orang murid dan seorang guru. Okey, murid ni tanya, cikgu macam mana nak ukur masa larian? Bagaimanakah caranya? Kita boleh ukur menggunakan jam randik digital. Okey, lepas tu tanya bagaimanakah caranya nak guna jam randik digital. Okey, di sini dia ada berikan langkah-langkah bagaimana nak gunakan. Dia kata yang pertama ni tekan butang ini untuk set semula bacaan kepada sifar. Tekan butang untuk mula mengambil bacaan. Kemudian tekan butang sekali lagi untuk memberhentikan kiraan masa supaya bacaan boleh diambil. Okey, sekarang ni kita tengok ya. Bacaan apakah yang nak diambil? Dia nak kira apa? Nak catat apa? Okey, kalau kita lihat di sini macam tempat orang berlari kan. Jadi kalau kita tengok jam randik ni dia untuk mencatat masa larian pelumba lari. Siapa yang paling cepat? Kita tak boleh agak-agak dengan cara tengok je. Dia mesti ada catatan masa. Dalam bentuk apa catatan masa tu? Okey, itu yang kita nak tengok ya. Okey. Mengukur menggunakan nombor dalam kehidupan harian kita. Okey, setiap hari kita memang menggunakan nombor dalam kehidupan kita. Okey, kita selalu mengukur kadang tanpa kita sedar. Setiap hari kita ada menggunakan alat ukuran, mencatat nombor, bacaan nombor. Okey, apa dia yang berlaku dalam kehidupan harian kita? Ini kalau biasa awak tengok dalam TV ada, mungkin awak berpeluang tengok secara depan di stadium, mungkin di sekolah ada acara lomba lari. Okey, ini situasi lomba lari. Okey, nak tahu siapa yang menang, kita tak boleh agak-agak dengan cara tengok dengan mata kita di depan. Siapa nombor 1, siapa nombor 2, siapa nombor 3, kadang-kadang susah untuk kita nak cakap dengan hanya tengok begitu saja. Kita perlu menggunakan alat mengukur yang sesuai. Kalau ini kita nak ukur larian kan. Macam tadi, nak ukur larian gunakan jam randik, mencatatkan bacaan larian dia. Sampai je ke garisan penamat tu, dia akan tutup jam randik dia, tekan stop. Kemudian dia baca berapa bacaan tu dalam bentuk saat tu. Okey, yang nombor 2 berapa, orang yang ketiga berapa dan seterusnya. Okey, dia mesti ada catatan yang mengikut standard piawai yang tepat lah. Dia tak boleh agak-agak sahaja macam tu. Okey, seterusnya ini situasi di kedai buah. Okey, awak akan nampak makcik ni dia sedang timbang buah. Okey, ini alat penimbang dia. Lepas tu dia pandang dekat sini. Sini ada bacaan ni macam bentuk jam. Okey, bila dia letak buah atas penimbang ni, jarum akan bergerak menunjuk kepada nombor-nombor. Okey, makin banyak makin besar nombor yang ditunjukkan. Kenapa makcik ni guna alat ni? Dia untuk menimbang berat. Biasanya kalau di pasar dia guna untuk timbang buah, sayur, daging, ikan kan, untuk dapatkan bacaan berat. Berapa berat dia? 2 kilogram, 3 kilogram untuk menetapkan harga yang tepat. Dan betul lah tak boleh main agak-agak macam tu.
dia kena kata kalau ni jujur lah. Okey, bacaan yang betul. Seterusnya kita lihat situasi ni. Okey, nampak tak orang ni siapa agaknya? Apa yang dibuat? Kalau kita lihat ni, orang ni macam tukang jahit. Dia seorang tukang jahit. Sebelum dia nak jahit baju, dia perlu dapatkan ukuran yang tepat, ukuran badan. Orang ni nak baju barulah, dia nak buat baju. Jadi tukang jahit ni dia perlu ukur dulu badan ni untuk dapatkan ukuran yang tepat dan supaya baju tu pun muat. Tak terlalu besar dan tak terlalu kecil bila orang ni pakai. Jadi dia akan gunakan, di sini digunakan pita pengukur untuk ukur panjang bahu, panjang tangan, labuh baju. Okey, macam mana tak ukuran pergelangan tangan, semuanya akan diukur dengan ukuran piawai. Mengikut ukuran piawai yang tepat. Dia akan catatkan semua ukuran-ukuran tu, barulah dia potong kain, kemudian dijahit. Okey, tak boleh suka-suka agak-agak bahu, agak-agak panjang tangan, ukur guna tangan je. Jadi dia tak ada ukuran yang tepat kalau kita buat macam tu. Okey, dia mesti menggunakan alat yang betul dan ukuran piawai yang tepat lah. Okey. Seterusnya, kita tengok tajuk kita seterusnya, mengukur dengan betul. Menggunakan alat dan unit piawai untuk mengukur. Nanti kita akan tengok keperluan yang berbeza untuk alat dan ukuran. Contohnya di sini adalah penimbang. Okey, di sini ditunjukkan penimbang berat badan digunakan untuk menimbang berat badan manusia. Penimbang ni dia ada macam-macam jenis. Okey, ada yang sesuai untuk menimbang barang makanan macam buah, macam yang gambar tadi tu, nak timbang buah, sayur, penimbang ikan. Okey, ini pula sesuai untuk menimbang berat badan manusia. Okey, unit piawai yang digunakan untuk mengukur berat adalah kilogram. Okey, itu ukuran yang tepat. Jadi berapa bila awak berdiri di atas penimbang ni, awak boleh baca berat awak di sini. Okey, ada di sengat-sengat nombor ni. Katakan berapa berat awak? 20 kg, 30 kg, 40 kg, semua akan kita boleh baca di sini. Okey, seterusnya ini adalah jam randik yang kita tengok mula-mula tadi dalam buku teks. Jam randik ni biasa digunakan untuk mengukur masa. Okey, masa. Contoh yang kita lihat tadi, orang berlari kan, dia gunakan jam randik ni untuk mengukur berapa kelajuan larian dia. Unit piawai dia adalah saat. Okey, dia akan ukur gunakan jam randik. Seterusnya, yang ini ialah pembaris. Okey, pembaris digunakan untuk ukur panjang. Okey, ini adalah contoh pembaris pendek yang biasa kita ada. Okey, pembaris ada berbagai-bagai bentuk. Ada yang panjang, ada yang pendek, ada dalam bentuk pita pengukur. Okey, yang tukang jahit guna. Okey, dia digunakan untuk mengukur panjang. Unit piawai dia ialah sentimeter. Kalau awak tengok dekat pembaris awak akan nampak di sini dicatatkan cm. cm tu sentimeter dan ada sengat-sengat nombor dekat sini yang kita guna untuk ukur. Okey, awak nak ukur apa? Pensel, pemadam. Okey, awak boleh ukur mengikut kesesuaian objek tu lah. Kalau objek tu kecil, kita boleh guna pembaris yang pendek macam ni. Kalau panjang, cari pembaris yang lebih panjang dan lebih banyaklah nombor dia. Okey. Jadi kita gunakan untuk ukur panjang. Seterusnya, kita lihat bagaimanakah cara mengukur panjang dengan betul. Okey, ini awak boleh rujuk dalam buku teks awak, muka surat 5. Silap cikgu muka surat 5. Bagaimanakah cara mengukur panjang dengan betul? Untuk mengukur panjang dia ada cara, ada 2 langkah di sini. Okey, kalau kita lihat di sini dia letakkan satu objek yang hendak diukur. Lepas tu ni pembaris. Okey. Ada sengat-sengat nombor, sengat-sengat yang kita nak tengok bacaan dia nanti. Okey, ada 2 langkah. Langkah 1, ujung objek diletakkan pada sengat kosong di sini. Okey, langkah 2, kedudukan mata yang betul pada tanda right hijau.
Okey, kita letakkan objek tu, permulaan dia di sini. Mesti selari dengan sengat kosong. Dan hujung sekali kita lihat di mana dia berakhir. Okey, di sini ditunjukkan 9 cm. Kedudukan mata mesti betul di sini 9 cm. Jadi ukuran panjang objek ini ialah 9 cm. Cm ni sentimeter. Okey. Seterusnya kita lihat ni sama juga macam tadi, tapi dia nak ukur panjang pensel. Okey, dia gunakan pembaris, letakkan pembaris di sini di tepi objek ni. Okey, pastikan hujung, kalau ni pensel, hujung pensel ni selari dengan kosong ni. Yang pertama, hujung pensel dia mesti, kita tengok bacaan dia berakhir di sini. Kedudukan mata kita mesti selari di sini. Jadi panjang pensel ini ialah 14 cm. Okey, senang je. Kita biasa buat hari-hari mengukur gunakan pembaris. Okey, sekarang ni kita nak buat latihan. Okey, cikgu nak awak buka buku aktiviti sains, muka surat 4 dan 5. Kita akan buat latihan, dua latihan hari ini, mengukur dengan betul. Okey, awak dapat lihat aktiviti ini. Perhatikan situasi di bawah. Namakan alat dan unit piawai yang digunakan untuk mengukur dengan betul. Senang sangat latihan ni sebab ada pilihan jawapan dan ada gambar panduan. Okey, kita perlu lengkapkan alat pengukur dan unit piawainya. Okey, gambar pertama kita dapat lihat situasi ni, ada orang berenang dan ada lagi orang dekat tepi ni, dia pegang jam randik. Bila kita tengok kenapa dia pegang jam randik, nak buat apa? Orang ni berenang main-main je ke? Okey, bukan, sebenarnya ni adalah pertandingan. Kalau jam randik ni nak tengok siapa yang sampai garis penamat dulu, dia lah menang. Okey, jadi dia memang berenang laju lah. Okey, jadi orang ni akan mencatat bacaan kelajuan perenang ni. Okey, apa alat pengukur yang dia pegang di sini? Jawapan dia apa? Cuba cari di pilihan jawapan di atas. Cuba cari apakah alat pengukurnya. Okey, alat pengukurnya betul, jam randik. Okey, apakah unit piawai untuk mengukur laju ni? Unit piawainya ialah saat. Okey, dan kita tengok nombor 2 pula. Okey, di sini ada nampak orang ni, dia sedang letak surat khabar atas alat ni. Okey, apa benda alat ni? Kenapa letak surat khabar dekat atas ni? Okey, apakah tujuan dia buat ni? Dan apakah nama alat di bawah ni? Yang bulat nampak macam jam. Okey, alat pengukur. Okey, alat pengukur ini ialah penimbang. Okey, penimbang digunakan untuk mengukur berat objek. Okey, apakah unit piawai untuk berat? Unit piawainya ialah kilogram. Okey, dan seterusnya yang ketiga, nampak tangan ni dia sedang buat apa? Ini ada objek, ini ada pembaris. Dan dia nampak macam garis sesuatu. Apa tujuan dia buat? Okey, dia sedang mengukur. Mengukur apa? Okey, apa nama alat pengukur ni? Okey, alat pengukur ini ialah pembaris. Dia hendak mengukur panjang objek kayu ni. Okey, unit piawai panjang ialah sentimeter. Okey, nanti awak tulislah alat pengukur dan unit piawai seperti yang kita bincang. Okey, dan seterusnya kita lihat pada muka surat 5, mengukur panjang. Okey, mengukur panjang dalam gambar. Awak tengok. Dia suruh ukur panjang objek di bawah menggunakan alat dan unit piawai yang betul. Okey, ada 4 objek. Okey, objek yang diberikan ialah gunting, pensel, pemadam dan pengasah pensel. Okey, dan di bawah ni ada jadual untuk kita merekodkan panjang objek yang kita ukur. Jadi awak kena keluarkan pembaris awak dan awak kena ukur objek-objek yang diberikan. Okey, letakkan pembaris di garis, ikut garis putus-putus ni. Okey, letakkan pembaris awak yang sengat, yang di sini ni letakkan di sengat kosong tu. Okey, dan awak baca bacaan di hujung. Okey, cara ni cikgu akan tunjukkan. Awak lihat slide ya. Okey, ukur panjang gunting. Okey, letakkan pembaris awak macam yang cikgu tunjuk dalam slide ni. Okey, baca berapa bacaan dia. Okey, ambil mudah. Okey, ini 10
cm. Okey, jadi panjang gunting ni 10 cm. Seterusnya pemadam. Awak baca sendiri macam yang cikgu dah terangkan. Gunakan pembaris awak. Awak ukur di buku aktiviti awak. Ini pula pengasah pensel. Caranya sama. Apa-apa pastikan kedudukan mata. Betul ya. Okey, dan akhir sekali pensel. Okey, kemudian semua ukuran panjang yang awak dapat, awak akan kena catatkan dalam jadual. Okey. Lepas tu jawab soalan yang semua yang diberikan dalam buku aktiviti tu. Okey. Dan seterusnya apabila awak dah siap latihan ni senang je. Kita akan tengok tajuk seterusnya. Membuat inference. Okey. Apa dia maksud membuat inference? Membuat inference ialah kemahiran menyatakan kesimpulan awal yang munasabah untuk menerangkan sesuatu pemerhatian. Okey. Seterusnya kita akan lihat inference yang dibuat terhadap sesuatu pemerhatian mungkin benar atau tidak benar. Okey, mula-mula dalam membuat inference kita perlu membuat pemerhatian. Okey, pemerhatian kepada apa yang berlaku. Kemudian penerangan, kita buat penerangan yang munasabah terhadap pemerhatian kita. Akhirnya kita akan mendapat kesimpulan awal. Okey, kita lihat contoh membuat inference yang pertama. Cuba awak perhatikan gambar ni. Apakah yang berlaku pada pokok di dalam gambar? Okey, awak lihat betul-betul Tengok setiap pada daunnya. Kenapa dia layu? Tunduk ke bawah. Ada bahagian yang kering-kering. Okey, nampak yang bahagian kuning-kuning. Okey, apakah inference yang kita buat terhadap gambar? Pemerhatian yang kita dapat buat, tumbuhan layu. Layu tu maksudnya dia tunduk ke bawah. Okey, dia kering, macam tak sihat kan? Okey, inference yang kita boleh buat, tumbuhan tidak mendapat air. Apabila tumbuhan tidak dapat air, mungkin tidak disiram oleh orang atau tidak kena air hujan, dah lama hari tak hujan, jadi tumbuhan akan layu. Okey, itu inference yang kita boleh buat berdasarkan pemerhatian kita. Okey, seterusnya kita lihat gambar kedua. Apa yang berlaku pada gambar ni? Kita tengok ada satu cawan ni pecah. Serpihan-serpihan ni semua ada di tepi-tepi ni. Okey. Apakah inference yang kita boleh buat? Okey, pemerhatian kita dapat lihat tadi cawan pecah. Okey, inference dia, kita buat inference cawan mungkin terjatuh dari meja. Okey, terjatuh, ada orang terlanggar ke? Okey, itu inference kita berdasarkan pemerhatian. Okey, seterusnya kita akan masuk tajuk meramal. Okey, meramal ialah kemahiran membuat jangkaan tentang sesuatu peristiwa yang akan berlaku. Okey. Apabila kita lihat peristiwa, contohnya atau gambar ni, kita lihat gambar. Okey, cuba awak ramalkan bilangan daun pada hari ke-12. Maksudnya kita nak ramalkan, jangkakan apa yang akan berlaku pada hari ke-12. Pada hari ke-3 ada 2 helai daun. Hari ke-6 ada 3 helai daun. Hari ke-9 ada 4 daun, 4 helai. Jadi kalau kita lihat di sini, daun dia semakin bertambah. Okey, jadi kita jangkakan, kita ramalkan pada hari ke-12, kita jangkakan daun akan bertambah menjadi 6 helai. Contoh, maksudnya dia akan bertambah, jadi kita ramalkan bilangannya yang akan bertambah lah, daripada 4 ni dia akan lebih banyak. Okey, jadi 5 atau 6 helai daun pada hari ke-12. Itu ramalan kita. Okey. Okey, kita lihat yang seterusnya. Ini adalah macam situasi lumba kereta. Okey, kita lihat ni dekat sini kereta merah, biru, merah, hijau. Okey, apakah ramalan awak apabila awak melihat gambar ni? Kita boleh ramalkan kereta warna kuning ni yang akan sampai ke garis penamat terlebih dahulu. Jadi dia adalah pemenang pertandingan lumba kereta. Okey, berdasarkan pemerhatian kita lah. Dan juga berdasarkan pengalaman kita. Kita biasa lihat perlumbaan kan. Jadi kita boleh ramalkan. Okey, ramal ni hanyalah jangkaan kita menjangkakan. Okey.
Dan cuba kita ramalkan pula apa yang berlaku dalam gambar ni. Ada pemandangan di luar. Okey, ada bangunan, ada pokok-pokok, ada bunga. Tapi cuba lihat di langit dia. Langit dia kelihatan sangat mendung, gelap. Okey, apakah yang mungkin akan terjadi? Cuba kita ramalkan apa yang berlaku. Kita boleh kaitkan dengan pengalaman kita. Okey, kalau kita lihat langit gelap macam ni, kita boleh meramalkan hujan lebat akan berlaku. Jadi bila kita lihat mungkin nak jadi hujan ni, tak jadi keluarlah dalam rumah lah. Sebab kita dah membuat ramalan apa yang akan berlaku berdasarkan pemerhatian kita. Okey. Seterusnya, ini adalah tajuk berkomunikasi. Apakah berkomunikasi? Okey, berkomunikasi ialah kemahiran memberikan penerangan tentang tindakan, objek atau peristiwa menggunakan perkataan atau simbol grafik seperti jadual, graf, rajah atau model. Okey, kita lihat ya. Yang ini adalah jadual. Jadual ini dia mengandungi maklumat berdasarkan pemerhatian yang kita lakukan. Okey, contohnya di sini ada jenis buah-buahan kegemaran dan bilangan murid. Okey, biasanya kita akan berbual, tanya-tanya kawan-kawan. Contohnya kita nak buat kajian, siapa suka makan betik? Dalam kelas kita, berapa orang? Lepas tu kita tanya-tanya, okey, ada 8 orang murid yang suka makan betik. Okey, durian pula berapa orang? 9 orang. Okey, pisang 7 orang yang suka makan. Tembikar 6 orang. Okey, ini adalah data atau maklumat dalam bentuk jadual yang kita boleh pindahkan dalam pelbagai cara, ke dalam pelbagai cara. Okey, di sini kita boleh ubah maklumat dalam jadual tadi ke dalam bentuk carta palang. Kita gunakan maklumat atau data yang sama saja. Okey, kalau sini carta palang ni ada yang menegak, ada yang berdata. Yang bernegak ni menunjukkan bilangan murid dalam bilangan orang. Di sini nombor-nombor. Okey, yang berdata ni pula jenis buah-buahan kegemaran, betik, durian, pisang, tembikai. Okey, betik, berapa orang yang suka betik? Tadi 8 orang, dia buat palang selari dengan nombor 8 ni. Okey, durian berapa orang? 10. Berapa orang? Okey, seterusnya tembikai. Dan setiap maklumat ni dia warnakan palang tu dengan warna-warna yang berbeza untuk membezakan antara maklumat ni. Betik, durian, pisang, tembikai. Tadi dalam bentuk jadual tu dah dipindahkan ke dalam bentuk carta palang. Selain dalam bentuk carta palang, macam-macam bentuk boleh kita gunakan seperti carta pie, graf, okey. Ada juga maklumat yang boleh kita sampaikan dalam bentuk carta, rajah, model, okey. Macam-macam cara yang sesuai. Okey, sampai di sini saja tajuk kemahiran proses sains kita. Okey, latihan-latihan akan cikgu maklumkan dan cikgu juga akan kongsikan cadangan jawapan dengan awak pada lain kali lah kelas kita di lain masa. Okey, seterusnya cikgu nak ucapkan terima kasih pada semua murid-murid kerana meluangkan masa untuk melihat slide pengajaran cikgu. Dan cikgu harap semua murid-murid dapat buat latihan dengan baik. Okay, Assalamualaikum dan selamat berjumpa lagi. Bye.